Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hendaklah kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala setelah Dia menciptakan kita, maka Dia telah menetapkan posisi dalam kehidupan kita, sehinggalah seorang pendakwah apabila dia berdakwah, apabila dia telah mengetahui dia seorang peniaga, maka dia tidak boleh berkata, tinggalkan perniagaanmu, mari menuntut ilmu saja. Tak ada. Begitu juga bagi seorang pendakwah, apabila telah mengetahui dia seorang peladang, maka dia tidak boleh mengatakan, tinggalkan akan ladangmu, mari kemari menuntut ilmu. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala apabila Dia telah menciptakan makhluk manusia, hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga telah tetapkan kemudahan dalam usaha kehidupannya, sehingga seorang pendakwah tidak akan mengajak dia untuk meninggalkan semua urusan-urusan duniawinya, termasuk mencari nafkahnya, sehingga sekadar untuk datang ke masjid surau, belajar ilmu, ibadah, dan meninggalkan semua apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala posisikan buat dia. Jadi dikira sebagai satu kesalahan tak kala mana seorang itu seorang peladang, lalu dinasihat kepada dia, kamu tak perlulah peladang, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala cipta kamu untuk beribadah sudah. Kalau sekiranya dia tidak usaha dengan peladangannya, maka di manakah dia akan dapatkan nafkahnya untuk dirinya, ahli keluarganya? Oleh kerana itulah tak kala mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada saja yang datang ke masjid Rasulullah, belajar ilmu dengan Rasulullah, tilawatul Quran dengan para sahabat, antara sahabat. Ada juga yang bawa cangkulnya, hanya berjalan pergi ke ladangnya, pergi ke kebunnya. Lalu ada seorang sahabat Rasulullah di belakang, "Aimat, mana kau nak pergi? Duduk dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah pun menegurnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka di antara hamba yang berusaha. Biarkan dia pergi berkebun, itu adalah untuk nafkahnya, dirinya, ahli keluarganya. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba-hambanya berusaha daripada meminta-minta. Disebabkan kalau kita lihat pada agama lain, seperti mana pastor berdiri di gereja, mereka mengakui bahawasanya apabila kamu datang ke gereja kami, kamu telah memewahkan kehidupan kami dengan pemberian daripada wang-wang kamu. Disebabkan mereka mana adanya perniagaan, mereka tidak ada buat peladangan, mereka hanya duduk di gereja menunggu duit yang sampai untuk mereka. Lalu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tidak ada rahib dalam Islam. Tidak ada rahib dalam Islam. Apa maksudnya? Tidak ada orang yang mana kalau betul Islam beriman, dia duduk saja tanpa mencari nafkah, kecuali dia memiliki simpanan untuk menafkahi diri dia dan juga ahli keluarganya. Mungkin di antara kita ini nafkah kita berdasarkan dengan apa yang pernah kita kerja dulu, kita simpan. Ada pencen kita ke, duit kita BSP kita pun dalam 40 juta tak habis lagi. Ada yang 100 juta tapi belum tukar ke duit Malaysia je, sebab Indonesia punya duit. Lalu kita hendaklah mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan perjalanan kehidupan kita hanya itu usaha duniawi. Usaha ukhrawi dia akan berjalan, dia menjadi darah daging kita, sehingga kita tidak boleh pernah meninggalkannya sama sekali.
apabila kita melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tentang perjalanan kehidupan manusia, semuanya hanya ada 4 saja. Lebih 6,000 ayat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, 114 surah. Apabila dilihat, diperhalusi, dikaitkan antara satu ayat dengan satu ayat, satu surah ke satu surah, satu kisah ke satu kisah, satu hukum dengan satu hukum, lalu kita menemui bahawasanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan bagi kita dengan 4 keadaan saja dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kehidupan kita dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum." Wahai manusia sekalian, sembahlah akan Allah, Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Rabbukum, Rabb di situ adalah pada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan apa yang kamu lakukan tu. Usaha kamu, pemikiran kamu, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan juga kepada kamu untuk kamu melihat, memperhati sesuatu yang datang kepada kamu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kamu, ada 2, iaitu berkaitan dengan fujuraha, sesuatu yang buruk-buruk, wa taqwaha, sesuatu yang menyebabkan terpelihara diri kamu, maksudnya perkara yang baik-baik. Jadi dalam kehidupan hamba tidak akan lepas melainkan pertama kehidupannya adalah melalui nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyempurnakan haknya sebagai Tuhan, Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi di situ, Rabb yang dimasukkan di sini adalah dia menciptakan, dia menetapkan, dia yang memperjalankan alam ini seluruhnya. Tidaklah boleh dikatakan ada selain pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menggerakkannya. Tidak ada. Dan tidak ada makhluk yang bersifat qadim lagi azali. Dahulu telah ada tanpa permulaan. Tidak ada. Semuanya hadis, semuanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, manusia tidak akan terlepas dalam kehidupannya melainkan dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak pembahagiannya, tapi pada usulnya kehidupan manusia yang pertama mesti adalah melalui nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada manusia yang mampu menghitung segala nikmat yang diberi oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu mahu menghitung segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu. Tidak akan mampu selama-lamanya. Dan hak pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala kita lihat, sama ada mukmin ataupun kafir, mereka masih lagi mendapatnya cahaya matahari. Sama ada mukmin ataupun kafir, mereka juga bernyawa, bernafas, mereka juga dapat makan dan minum, mereka juga mendapat harta, mereka juga mendapat kehidupan yang baik. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala pada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi tanpa dia melihat ini kafir ke, ini mukmin. Tidak pernah kita kata bahawasanya orang kafir tidak mendapat cahaya matahari sekerana kekafirannya. Tidak. Mereka juga dapat cahaya matahari. Itu apa? Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat dengan akal, sehingga manusia berfikir. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehidupan manusia, kehidupan seorang hamba tidak lain dalam kehidupan ini dengan ujian demi ujian. Yang pertama tadi nikmat, yang kedua adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalnya. Bismillah.
Maksud baik amal di sini adalah melalui usaha dia. Melalui usahanya. Seseorang yang beriman melalui usahanya, seseorang yang kafir juga melalui usahanya. Seperti mana seseorang yang tahu kerana usaha dia mempelajarinya. Seseorang yang tidak tahu, dia meninggalkan usaha untuk mempelajari sesuatu yang patut diketahuinya. Jadi di mana saja manusia itu berada, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kalimah pada kum di sini tidak lain, kata ulama, secara umum adalah untuk semua manusia. Oleh kerana itulah Quran dia syumul global untuk seluruh. Dilihat pada urufiyah, keadaan masyarakat. Kalau kita lihat di Malaysia, agak janggal dan pelik tak kala mana seorang yang bukan Islam selalu baca Quran, selalu meliti, selalu mendalami Al-Quran, membacanya. Sama ada terjemahan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Tapi di negara luar, di negara barat, di Eropah, ada di antara, bahkan banyak di antara orang bukan Islam adanya Quran di rumah mereka. Bahkan orang Islam menghadiahkan Quran kepada mereka di sana. Seperti mana bagi mereka ada Bible, ada kitab perjanjian baru, perjanjian lama, lepas tu adanya Quran. Dan di dalam Quran itu bukannya dengan bahasa Arab tu, tapi sekadar dengan terjemahan saja. Disebabkan di sudut fatwa ulama, orang kafir tidak boleh menyentuh Quran, seperti mana kita yang berjunub berada besar pun tidak boleh menyentuhnya. Pernah Rasulullah SAW melarang, jangan kamu membawa Quran ke negara musuh. Lalu ulama kita mensyarahkan hadis itu, bila dinamai musuh dan mereka sangat benci pada Islam dan apa saja ada pada Islam termasuk Quran, lalu mereka akan mula membakarnya, memijak-mijaknya. Oleh kerana itu Rasulullah melarang pada ketika itu. Hari ini Quran memang tersebar di barat, di Eropah. Cuma tersebar juga ke tempat-tempat banyaknya yang memusuhi Islam. Oleh kerana itu bebas buat mereka untuk membakar Quran dan memijak-mijaknya. Seperti mana di Belanda dan beberapa lagi tempat yang mana adanya demo untuk bakar Quran dan tidak ada siapa yang menghalangnya, kerana kerajaan bagi mereka bebas untuk buat itu semua. Salah satunya biasa yang berlaku beberapa kali di Belanda dan negara-negara yang memang kuat sekular dan etisnya. Maknanya memang negara yang memang tak mahu Tuhan lah, tak percaya Tuhan. Belanda antara negara yang paling besar etis. Lalu kita kena tahu bahawasanya kehidupan yang kedua bagi hamba tidak lain ujian demi ujian. Ulama kita ditanya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita satu hari satu ujian? Tidak. Kalau begitu dalam 24 jam ada 2-3 kali ujian? Tidak. Oh, kalau begitu dalam 1 jam ada je ujian, 1 jam 1 ujian juga tidak. Lalu apa yang difahami? Dia baluakum ayyukum ahsanu amala. Disabitkan bahawa setiap saat kita boleh melakukan kebaikan ataupun keburukan. Setiap minit kita boleh melakukan kebaikan ataupun keburukan. Setiap waktu. Liyabluwakum, agar dia menguji kamu. Maksudnya adalah pada setiap saat, pada setiap jam, pada setiap minit, pada setiap waktu Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Dan di sini ada hikmahnya.
Hikmahnya apabila dalam ujian tersebut kita menghadapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergeraklah pada setiap saatnya, setiap minitnya, setiap jamnya, setiap harinya, pagi dan petangnya, siang dan malamnya dengan pahala daripada Allah. Itu yang disebut oleh Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, buat mereka itu pahala yang tidak putus-putus. Pahala yang tidak putus-putus maksudnya adalah dia berterusan sampai dia menemui kematian. Lalu maksudnya apa? Dia sentiasa diuji. Bahkan jangan kita beranggapan apabila kita tidur kita tidak diuji oleh Allah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita, barang siapa yang tidur itu mengamankan dia daripada musibah, maka itu adalah satu dosa yang besar. Kita tidur, kita tetap mengharap Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala beri istirahat dalam tidur kita, seperti mana Allah kata waktu malam adalah sesuai untuk kamu beristirahat. Tapi jangan kamu beranggapan bahawasanya kamu tidak aman sehingga tidur mengamankan kamu. Jangan. Disebabkan orang kafir dulu, orang musyrikin, mereka beranggapan bahawasanya mereka itu aman daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidur dalam keadaan kufur, syirik, memusuhi Allah dan Rasulnya diutus pada ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, adakah kamu merasai aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di langit, di mana Allah Subhanahu wa taala boleh saja membinasakan kamu dalam tidur kamu. Bahkan pada zaman yang terdahulu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saja di antara manusia-manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Bahkan ada juga manusia menganggap bahawasanya apabila malam mereka selamat, maka siang mereka pasti lagi selamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur manusia bahawasanya apakah kamu juga akan selamat pada waktu siang kamu, sehingga ada juga umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah waktu duha, yang mereka mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang selamat. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah kamu itu merasai aman sehingga kamu tidak takut langsung pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintah yang memerintah di mana-mana saja, sehingga menunggang balikkan bumi lalu menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-mertanya melenyapkan kamu di bawahnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tanya, aamintum, adakah kamu merasai aman, apakah kamu merasa selamat? Setiap saat kita diuji, tetapi kita selamat atau ujian kerana Allah memilih untuk menyelamatkan kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, maksudnya adalah yang memberi keamanan. Al-Muhaimin juga, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan kepada kita, maka dia selamatkan kita daripada ujian demi ujian. Lalu dalam kehidupan kita setiap saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menyelamatkan kita, yang mengeluarkan kita pada ujian adalah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dinisbahkan kepada diri kita. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patukah kamu merasai aman, makna tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia yang memerintah di langit. Menunjukkan bahawasanya wahyu itu bermula pada langit, dan macam-macam lagi daripada langit itu. Dia menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan daripada amaranku. Jadi maksudnya apa? Ujian. Adakah ujian ini hanya untuk orang mukmin? Tidak. Selagi mana dia manusia, setiap saat, setiap waktu dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bahagian yang kedua yang
ada pada diri manusia sewaktu dia berada di atas dunia. Setelah yang pertama adalah dia merasai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah di mana manusia tidak akan lari daripada ketaatan apabila diperintah untuk dia mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan yang ketiga bagi manusia. Keadaan yang ketiga bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan itu berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Dan ketaatan itu juga berdasarkan akal yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia mempelajarinya, lalu bangun mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah. Seperti mana Quran, apabila Quran ayat-ayatnya turun mengikut pada apa yang berlaku kepada manusia pada ketika itu. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai ke Madinah, lalu dilihat orang Yahudi beribadah. Banyak sungguh orang Yahudi di Madinah, sedangkan mana datangnya Yahudi di Madinah? Sebab Yahudi itu bukan keturunan Bani Ismail, dia Bani Israel. Dia bukan orang Arab. Bagaimana dia berduduk tinggal menjadi warga bumi putra Madinah pula? Madinah adalah salah satu bumi yang barakah, tapi bagaimana Yahudi banyak berada di situ. Tapi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku sehingga tidak ada lagi Yahudi yang berduduk tinggal di Madinah. Mereka dibawa keluar pergi ke Syam sana, tempat mereka dulu. Kecuali yang masuk Islam saja yang berhasil berada di Madinah, kerana Madinah bukan untuk mereka. Lalu Rasulullah pun melihat ibadah orang Yahudi, disebabkan dalam Quran Allah berfirman kepada Maryam tentang ibadah, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dalam ayat itu tentang salat, ya Maryam, suatu engkau salat, berdiri menghadap aku. Kemudian pula adanya sujud, maknanya dalam salah satu daripada salat ada sujud, dan juga adanya rukuk. Maknanya Bani Israel dulu diperintah oleh Allah salat berdiri ada, rukuk ada, sujud pun ada. Lalu dalam Islam juga berdiri ada, rukuk ada, sujud pun ada. Bahkan itulah cara salatnya semua para nabi, semua para rasul, berdiri, rukuk, sujud. Semua para nabi rasul salat diri, rukuk, sujud. Hanya perbezaan apa yang dibacanya saja itu. Ikut pada syariat Nabi yang diutus. Kalau sekiranya mereka adalah orang yang bersyariatkan syariat Nabi Ibrahim, mereka juga akan solat diri, rukuk, sujud. Lalu apa yang mereka baca? Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim tentang wahyu kepada mereka yang mereka baca dalam solat? Ataupun mereka bermunajat, ataupun mereka bertasbih dalam solat mereka. Disebabkan permulaan solat adalah dengan tasbih saja. Pada syariat Nabi Musa alaihissalam dah diturunkan Taurat. Lalu dalam solat mereka diperintah baca Taurat, diri, rukuk, sujud. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Isa alaihissalam, diberikan juga kitab Injil. Lalu mereka juga solat diri, rukuk, sujud, dan dalam solat membaca Injil. Tapi bila Rasulullah sampai ke Madinah, agak pelik disebabkan orang Yahudi solat berdiri ada, terus sujud, rukuk tak ada. Ini solat ke ni? Sedangkan Nabi Musa solat diri, rukuk, sujud. Seluruh Nabi-Nabi Bani Israel solat diri, rukuk, sujud. Sampai ke Madinah, orang Yahudi termasuk ulama mereka pun solat diri, sujud, tidak ada rukuk. Lalu turun ayat kepada baginda Rasulullah, waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat dan rukuk bersama orang-orang rukuk.
Sebagai ulama tafsir mengkaitkan ayat ini, dia ada kaitan dengan Bani Israel di Madinah, ahli kitab Yahudi itu. Warka'u ma'ar raki'in, ya Muhammad bagi tahu kepada mereka kena rukuk seperti mana aku dah perintah untuk orang rukuk juga. Ya. Lalu Allah turunkan ayat yang lain, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat, lalu mereka telah meninggalkan, melalaikan apa yang perlu mereka lakukan dalam solat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat, apa maksudnya? Mereka menggugurkan sebahagian pada perkara yang diperintah dalam solat. Oleh kerana itu semua solat selagi mana dia adalah Islam bermula pada Adam sampai umat Nabi Muhammad mesti ada rukuk. Mesti ada rukuk. Ada berapa? Ada satu tempat, bukan di Malaysia, di luar negara sana, apabila satu jamaah dah solat, maka ada satu jamaah lagi akan solat belakang. Dia tak ikut jemaah yang pertama tadi, dia buat sendiri. Lalu orang agak pelik, mengapa jemaah ni tak mau sekali berjemaah dengan yang pertama ni? Mereka nak buat jemaah yang kedua, jemaah sendiri. Lama tak lama orang pun agak pelik, tengok kenapa nak solat sendiri-sendiri, dan dia ada imam dia di dalam masjid juga. Lalu satu ketika apabila jemaah dah keluar semua, Muhammad seorang ni dia tak keluar, dia pergi menyorok. Sebab jemaah dia akan solat bila orang dah tak ada dalam masjid. Dia duduk sembunyi, lepas tu dia rekamlah video solat orang-orang ni. Solat orang ni macam mana dia solat? Dia berdiri ada, tetapi dia tidak adanya rukuk terus sujud. Diri terus sujud, lepas tu bangun balik, lepas tu sujud, bangun balik. Lalu orang yang ambil gambar itu pun tengok tidak ada rukuk. Apa maksudnya di sini? Jadi amalan keyahudian itu masuk ke dalam masjid sekalipun, amalan-amalan yang sesat ini. Lalu begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyedarkan manusia tidak lain melainkan daripada ilmu, untuk mengeluarkan manusia pada kejahilan. Apabila manusia ada ilmu, maka tahulah ketaatan yang dilakukan kepada Tuhannya. Dan yang keempat, manusia tidak lain selain pada ketaatan nombor 3 tadi, itulah dengan kemaksiatan, kejahatan, keburukan. 4 ini saja yang dilakukan oleh manusia-manusia di atas muka bumi ini. Oleh kerana itulah kata ulama, 4 keadaan tadi, kalau sekiranya seseorang itu dalam keadaan merasai nikmat siang dan malam, pada setiap saat dengan nikmat, maka setiap saat juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apabila dia berada dalam keadaan ujian demi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap saat, maka hendaklah juga dia bersabar pada setiap saat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketaatan. Apabila seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berimanlah, Allah Subhanahu Wa Taala pasti menganugerahkan kebaikan, anugerah kepada orang yang melakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anugerah kepada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ganjaran-ganjaran. Dan yang keempat, apabila manusia itu dihidup dalam keadaan adanya kemaksiatan yang dilakukan, maka istighfar dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat Quran, mana saja ayat, mana saja surah, akan menemui yang 4 ini juga. Kalau kita menemui ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, itu berkaitan ketaatan agar kita melaksanakan puasa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu berkaitan ujian yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apa saja ayat pasti akan termasuk di situ. Seperti mana contoh Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada Firaun. Idhhab ila fir'auna innahu taghaw. Pergilah engkau berdakwah kepada Firaun sebab dia melampaui batas. Lalu ayat ini nak dibawa kefahaman yang mana Nabi Musa sedang diuji dengan dakwah dan dia perlu melakukan ketaatan kepada Allah. Itu maksudnya. Tak bila mana Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam
pernah melakukan kesalahan, lalu menunjukkan itu antara kemaksiatan yang dilakukan, tapi dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini tidak lain, itulah keadaan manusia yang berada di atas alam ini. Empat ni saja kita ingat, itu adalah nikmat. Kita ingat itu adalah ujian, cobaan. Dan benda yang kita ingat juga itu adalah satu ketaatan. Dan yang keempat adalah kemaksiatan ataupun kesalahan yang dilakukan. Jadi empat ni saja. Mana saja kita pergi, kita akan melihat empat ni juga. Di mana-mana saja kita berada. Cukuplah rasanya pagi ni. Sebab pagi ni pun kita nak buat persediaan. Ada sesuatu yang sangat-sangat mendaruratkan begitu. Pada hukum kita hari ini sebenarnya apa yang kita buat ni darurah. Darurah ni terpaksa kita buat, terpaksa mengundi, terpaksa itu, terpaksa ini. Darurah. Kalau tak masuk pada hukum darurah, dia jadi ringan. Tapi bila masuk darurah ni yang terpaksa ni, gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menambah ilmu kita semua. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.